Assalamualaikum dan selamat tengah hari semua. Apa khabar? Hari ini kita akan bincangkan sebuah lagi buku dalam bicara buku. Sebuah buku yang berkaitan dengan pendidikan, khususnya sesuai dengan situasi sekarang anak-anak kita yang masuk sekolah. Sebelum tu, kita tonton dulu video ini. Sini. Sini, ada polis main baca hantar. Baca hantar balik. Marilah, baca hantar balik. Ini sebuah kisah yang agak menarik di mana seorang anak lari daripada sekolah untuk pulang ke rumah dan telah diikuti oleh mungkin gurunya dan juga oleh keluarganya. Kita dapat lihat dalam video ini begitu tertekannya anak ni tak nak ke sekolah, mungkin disebabkan satu peristiwa baru pada hidup dia, satu pengalaman baru, sesuatu yang mungkin dia tidak selesa, dan apa sebab dia jadi begitu. Dan sebenarnya banyak lagi lah kisah-kisah lain. Sebenarnya setiap tahun sepanjang yang kita tahu memang ada banyak kisah-kisah anak yang menangis apabila masuk ke sekolah. Gitu juga dengan jumlah kanak-kanak ataupun pelajar yang ponti sekolah, yang tidak mahu ke sekolah dan sebagainya. Dan jumlah ini sebenarnya adalah satu jumlah yang besar. Soalannya adalah, mengapa anak tidak suka ke sekolah? Jadi untuk menjawab pada persoalan itu, saya kenalkan sebuah buku. Ini bukunya. Ini sebuah buku yang ditulis oleh Daniel Willingham. Sebuah buku yang menarik sebab dia membicarakan soal kognitif ataupun secara psikologinya. Mengapa anak-anak kita tak suka bersekolah, tak nak pergi sekolah. Dan sampai ada ditunjukkan dalam video itu sampai lari nak keluar dari sekolah. Yang jumlah yang menangis di sekolah, tertekan emosi mereka tu tentulah jumlahnya yang lebih besar. Tapi pada masa sama, kalau kita lihat anak-anak ini, kalau kita bawa mereka ke taman tema misalnya, atau theme park, tak ada pula lari keluar daripada theme park tu. Jarang kita lihat anak-anak yang menangis untuk bermain di theme park. Malah mereka akan mendahului ibu bapa mereka untuk masuk ke theme park. Mengapa jadi begitu? Mengapa di satu tempat yang baru mereka rasa tertekan dan tak suka, tetapi di tempat yang lain yang mungkin juga tempat yang baru pada mereka, tapi mereka suka dan ingin masuk. Jadi itu satu psikologi, sebab kanak-kanak ni kita tahu mereka biasanya akan bertingkah laku mengikut apa yang mereka fikirkan. Jika mereka suka, mereka kata suka. Jika mereka tak suka, mereka akan cakap tak suka. Jadi mereka lebih jujur dari segi memperlihatkan apakah psikologi mereka. Baik, ini satu buku yang menarik sebenarnya, yang membincangkan soal psikologi kanak-kanak dan membicarakan mengapa anak-anak tidak suka ke sekolah dan tidak berminat nak meneruskan pendidikan di sekolah. Baik, buku ini adalah sebuah buku yang ditulis oleh seorang pakar psikologi pembelajaran. Dan harganya RM79.80. Buku ini saya dapat daripada MPH. Dan buku ini setebal 180 muka surat. Dan penulis buku ini seorang profesor psikologi di Universiti Virginia. Dan beliau telah banyak menulis buku-buku lain berkaitan dengan cognitive science. Dan juga seorang penulis yang sangat prolific lah. Banyak mengkaji tentang psikologi kanak-kanak. Baik, buku ini dibahagikan kepada beberapa bab yang pada saya cukup menarik. Terdapat 9 bab dalam buku ini. Bab yang pertama, mengapa pelajar atau anak-anak tak suka sekolah. Di dalam bab yang kedua, bagaimana kita nak mengajar pada anak ni kemahiran-kemahiran, tetapi pada masa yang sama mereka perlu berhadapan dengan peperiksaan yang hanya menuntut mereka menjawab dalam bentuk fakta. Ini yang kedua.
Yang ketiganya ada membincangkan tentang mengapa pelajar bila dia tonton TV misalnya ataupun main game, video game, mereka boleh ingat banyak benda tentang game itu. Malah mereka boleh menghafal step-step atau langkah-langkah strategi dalam game itu. Kalau mereka menonton televisyen, mereka dapat mengingati semua peristiwa ataupun perkara yang diutarakan dalam rancangan televisyen itu. Tetapi bila cikgu mengajar, kebanyakan benda yang mereka katakan mereka lupa apa yang cikgu ajar atau mereka tak faham apa yang cikgu ajar. Jadi dalam bab 3 ni ditimbulkan oleh penulis mengapa pelajar boleh ingat apa yang ditonton di televisyen, tapi bila cikgu mengajar dia tak banyak yang dia dapat ingat. Dibincangkan. Okay, di dalam bab yang keempat dibincangkan oleh penulis ini mengapa kanak-kanak ataupun pelajar ni sangat suka untuk memahami dan mengingati abstract ideas dalam subjek misalnya sains, dalam matematik, dalam sejarah. Didapati bahawa pelajar ini berhadapan dengan kesukaran untuk memahami abstract ideas. Bagaimana guru dapat mempermudahkan pengajaran mereka supaya pembelajaran pelajar itu menjadi lebih baik untuk mengingati abstract ideas. Kemudian dalam bab 5 dibincangkan, adakah latih to be ini sesuatu yang baik untuk belajar? Adakah dia memberi makna yang berkesan kepada pembelajaran? Kemudian dalam bab 6 dibincangkan tentang bagaimana kita nak membina passion ataupun keinginan pelajar untuk belajar, dan mereka melihat bila mereka belajar sains itu seolah-olahnya mereka belajar sebagai seorang saintis. Bagaimana kalau mereka belajar tentang matematik itu mereka bertingkah laku dan passionate tentang matematik, bagaimana mathematician ataupun ahli matematik. Bagaimana mereka apabila sejarah itu mereka bertingkah laku dan passionate seperti seorang sejarawan. Itu dibincangkan dalam bab yang ke-6 dalam buku ini. Seterusnya bab yang ke-7 membincangkan tentang bagaimana seorang guru dapat melakukan adjustment ataupun pengubahsuaian pengajaran dengan different types of learners, ataupun bagaimana seorang guru itu dapat mengubah suai pengajaran dia bergantung kepada jenis ataupun gaya pembelajaran pelajar. Ini satu yang menarik sebab seorang guru yang baik dia boleh mempelbagaikan kaedah pengajaran dia, dan kaedah pengajaran itu selari dengan gaya pembelajaran pelajar. Kalau kita masuk ke kelas, dalam kelas tu ada 40 orang, sebenarnya ada kepelbagaian kaedah pembelajaran, dan kita kena membuat strategi bagaimana untuk memastikan bahawa kita berada di atas satu titik yang sesuai untuk semua pelajar pada masa yang tertentu, dan pada masa yang lain juga kita boleh menukar strategi kita untuk memberi tumpuan kepada pelajar-pelajar tertentu dalam kelas kita supaya mereka dapat meningkatkan keberkesanan pembelajaran mereka. Ini kemahiran yang sangat suka sebenarnya, yang jika ada guru yang dapat menguasai teknik-teknik pengajaran pembelajaran berasaskan kepada jenis pembelajaran pelajar, memang guru itu sangat berkesan. Satu yang harus diraihkan dan harus diberikan pengiktirafan. Dan kemudian dalam bab yang ke-8, bagaimana guru dapat mengajar slow learners. Ini satu isu juga dalam sistem pendidikan kita, bahawa tak semua pelajar itu berada dalam keadaan yang pandai, bijak, belajar dengan cepat, mudah faham. Tapi kita juga ada sekumpulan pelajar yang berhadapan dengan isu slow learning ataupun pembelajaran yang lambat untuk menangkap topik-topik pengajaran. Bagaimana guru nak menguruskan isu ini? Sebab kalau tak diuruskan, jadi pelajar ni tak akan suka sekolah, tak akan suka belajar, tak akan suka guru, dan tak akan suka subjek yang dia belajar. Dan inilah perkara-perkara bab ke-9 ada bab yang kesimpulan. Baik, inilah perkara-perkara yang dibincangkan dalam buku ini. Ada 8 isu besar yang telah ditimbulkan oleh penulis buku ini. Mengapa seseorang ataupun pelajar itu tidak suka sekolah. Dalam salah satu bab, boleh saya ambil contoh adalah Willingham ini membicarakan soal our brain ataupun cara otak kita digunakan ataupun berfungsi. Pada beliau, ini sangat kontroversi lah kepada setengah orang yang tidak begitu memahami tentang fungsi otak dalam pembelajaran. Pada beliau, otak kita sebenarnya tidak begitu cekap berfikir secara umum. Kalau dalam proses pembelajaran
Bila cikgu masuk kelas, bila cikgu ajar satu subjek, tapi yang diajar itu adalah perkara umum, biasanya otak kita lambat untuk pick up ataupun lambat untuk melaksanakan tugas-tugas secara berkesan, berbanding dengan cikgu masuk kelas mengajar untuk penyelesaian masalah. Sebab otak kita dibina secara kognitif, ini adalah sains kognitif. Otak kita biasanya akan lebih cemerlang, berkesan apabila dia tahu apa yang perlu diselesaikan, dan dia akan mencari kaedah-kaedah dan cara-cara untuk menyelesaikan. Dan kalau dia tidak, otak kita tak ada matlamat yang jelas untuk apa diselesaikan, biasanya dia akan cuba skip. Dia akan cuba untuk tidak berfikir. Dia word dia adalah saya tak faham, saya rasa susah sangat subjek ni dan sebagainya. Itu yang selalu kita dengar daripada pelajar lah. Tapi sebenarnya brain ataupun cara otak kita berfungsi itu harus kita faham dulu. Jadi ini dipelajari oleh bukan kebanyakan, semua guru-guru yang mengambil latihan keguruan dalam psikologi pendidikan, bahawa mereka harus memahami bagaimana fungsi otak dalam pembelajaran. Dan salah satu fungsi otak adalah pembelajaran akan menjadi berkesan apabila otak kita tahu apa yang perlu diselesaikan. Kalau kita belajar misalnya sejarah lah subjek yang paling mudah untuk saya ambil contoh. Belajar sejarah tapi otak tidak ada perkara yang perlu diselesaikan apabila belajar sejarah, maka akhirnya otak akan buat rejection. Dia akan tidak berkesan sebab dia tak nampak fungsi dia perlu digunakan di situ. Tapi kalau kita belajar dalam subjek yang memerlukan penyelesaian masalah, maksudnya di hujung pembelajaran itu terdapat suatu penyelesaian yang akan dilakukan, biasanya otak kita akan aktif dan dia akan berfungsi dengan lebih baik. Dia samalah kalau kita ambil contohnya kan, mengapa misalnya kita suka buat teka-teki, dan kita gunakan otak kita untuk menjawab teka-teki itu, sebab otak kita berfungsi bila dia perlu menyelesaikan masalah. Mengapa misalnya otak kita berfungsi bila kita buat teka silang kata? Misalnya mengapa otak kita berfungsi apabila kita pergi ke main video game, ataupun kita pergi ke theme park, kita kena melakukan ataupun memain satu permainan yang perlu kita menyelesaikan masalah ataupun menang dalam game tu, ataupun melakukan strategi dan sebagainya untuk mengatasi musuh dalam game itu, dalam permainan itu. Jadi otak kita berfungsi berasaskan kepada keperluan dia untuk menyelesaikan masalah. Dia tidak begitu berkesan berfungsi dalam keadaan dia tidak perlu menyelesaikan masalah. Ini keajaiban yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada otak kita. Jadi kalau dalam proses pembelajaran kita memberi pada pelajar maklumat, input, tanpa menjelaskan kepada pelajar apakah penyelesaian masalah yang perlu mereka lakukan dengan menggunakan maklumat, knowledge itu, maka otak tidak dapat berfungsi dengan berkesan. Jadi sebab tu anak-anak kita lebih suka main game. Anak kita lebih suka misalnya pergi ke theme park, pergi ke video arcade, main alat permainan sebagainya, sebab di situ otak mereka berfungsi untuk menyelesaikan masalah yang sedang mereka lakukan, permainan tu. Jadi salah satu yang dibincangkan dalam bab 1 sebenarnya buku ni adalah kalau sistem pendidikan ingin memastikan bahawa kapasiti fungsi otak itu berfungsi, maka kaedah pembelajaran yang paling baik dan paling berkesan adalah kaedah pembelajaran berasaskan masalah. Bagi masalah pada pelajar, berikan maklumat dan informasi kepada pelajar, minta mereka mencari maklumat, kemudian mereka akan melakukan strategi untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan akhirnya otak mereka akan berfungsi dan berkesan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dan di hujung this is brain, ini adalah fungsi otak. Di hujung sesuatu proses pemikiran untuk menyelesaikan masalah, dia ada kepuasan bila dia boleh menyelesaikan masalah. Itu akan memotivasikan pelajar itu untuk terus belajar, sebab dia rasa puas, sebab dia boleh menyelesaikan masalah yang diberikan pada dia, dan dengan itu dia nak pergi lebih jauh. Sebab salah satu potensi yang ada dalam diri manusia ni adalah kita panggil sebagai curiosity, keinginan untuk tahu itu manusia ada. Sebab tu dalam
dalam diri budak-budak ataupun anak-anak kecil, kita selalu dengar mereka akan bertanya why, dalam bahasa Inggeris why, ataupun mengapa, pada mak dia, mengapa macam ni, mengapa macam ni, mengapa macam ni, why. Sebab itu datang dengan fitrah, keinginan nak tahu itu sudah ada dalam diri manusia. Itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia untuk memajukan diri dia sendiri. Jadi kalau keinginan itu, curiosity atau keinginan itu kuat dalam diri pelajar, disokong oleh sistem pendidikan kita supaya anak kita terus meningkatkan keinginan tahu dia, maka proses pembelajaran itu menjadi sangat menyeronokkan, sangat berkesan, dan dia tidak membosankan, sebab perkara-perkara baru akan diketahui oleh pelajar itu selepas dia menyelesaikan masalah dalam proses pengajaran dan pembelajaran dia. Sama jugalah kalau kita main di, anak-anak kita bawa pergi ke taman tema ataupun pergi ke tempat permainan video misalnya. Kalau video yang sama dimainkan berkali-kali, dia akan bosan juga, dan dia tak minat lagi dah. Itu menunjukkan bahawa proses penyelesaian masalah pada dia dah tak ada lagi dah. Jadi akhirnya dia akan tinggalkan game tu. Sama jugalah permainan dan sebagainya. Ataupun orang bertanya kepada kita teka-teki misalnya, teka-teki tu kita dah tahu jawapan dia. Jadi nothing lah, nothing new, tak ada benda yang baru, jadi kita rasa tak seronok. The proses pembelajaran ini berdasarkan buku yang dibincangkan ni adalah satu, menyokong kepada perasaan ingin tahu. Yang kedua, menyediakan maklumat, memberikan sokongan kepada informasi supaya pelajar itu dapat membuat banyak keputusan-keputusan dalam proses pembelajaran, dan pembelajaran itu haruslah berteraskan kepada penyelesaian masalah. Ada perkara yang perlu pelajar selesaikan. Sebab tu dalam sistem pendidikan kita sebut tentang objektif pengajaran. Tapi objektif pengajaran itu sangat terpengaruh kepada aras kemahiran yang rendah dulu, tentang mengingat, memahami, dia benda yang sangat asas, di mana our kognitif ataupun our operasi otak itu tidak dicabar. Jadi akhirnya pelajar belajar je lah, tapi dia tidak memberi motivasi, dia tidak passionate, dia tidak rasa benda itu satu yang baik untuk dia, satu yang mencabar dia. So akhirnya dia akan mula hilang motivasi, bosan, dan akhirnya dia mula tidak seronok kepada sekolah. So itu antara perkara-perkara yang dibincangkan. Ini buku yang pada saya cukup menarik, sebab dia satu adalah dia saintifik lah. Dia memahami proses pembelajaran dan pengajaran secara saintifik berkaitan dengan sains kognitif, tetapi akhirnya dia membuat satu kesimpulan yang agak umum, iaitu antara sebab mengapa anak-anak kita tak nak pergi sekolah, tak suka sekolah, disebabkan oleh perkara-perkara yang telah saya bincangkan tadi. Walaupun dibincangkan secara saintifik, tetapi telah dipermudahkan untuk kita memahami alasan di sebalik mengapa anak-anak kita tidak suka ke sekolah. Okey, ini satu buku yang menarik. Saya ingat siapa yang patut baca buku ni? Ini guru-guru besar, kawan-kawan saya, rakan-rakan guru-guru besar ni, ramai ni, mereka patut baca buku ni. Begitu juga dengan guru-guru. Bila kita masuk kelas, kita kena faham bahawa kita berhadapan dengan sekumpulan anak-anak yang mendahagakan pengalaman baru dalam pembelajaran mereka. Kita bukan sekadar menyelesaikan tugasan kita sebagai seorang guru, tapi kita masuk ke kelas untuk memberi mereka pengalaman kognitif yang baru kepada anak-anak kita. Dia memang suka pada semua orang untuk melakukannya, tapi kalau kita melakukan latihan demi latihan, dan kita mula cekap untuk melaksanakan strategi pembelajaran berasaskan keupayaan pelajar, inginkan pelajar belajar berasaskan masalah dan sebagainya, akhirnya kita akan menjadi guru yang lebih cemerlang. Kita menyumbang kepada pembangunan kognitif anak-anak kita. Dan yang paling penting sekali pada saya adalah akhirnya anak-anak akan suka pergi ke sekolah, sebab dia tahu dia pergi sekolah bukanlah untuk membebankan dia, tapi satu tempat yang menyeronokkan dia, memberi makna kepada dia, dan dia tak sabar-sabar nak pergi sekolah. Itu harapan kita, dan harapnya tak ada lagi lepas ni pelajar-pelajar yang lari daripada sekolah kerana mereka tak suka sekolah. Okay, terima kasih. Jumpa lagi pada waktu yang lain. Assalamualaikum.